Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan dan dihormati juga para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum, jangan kamu makan harta di antara kamu bil batil, dengan cara yang batil. Dan mafhum daripada hadis Nabi SAW, kullu lahmin, tiap-tiap daging, nabatat, yang tumbuh, min haramin, dari yang haram, fannaru awla bih, maka nerakalah tempat yang utamanya. Ulama mengatakan yang dikatakan kullu lahmin ini bukan hanya yang masuk pada mulut, bukan hanya yang makan, yang jadi daging baru masuk neraka, tak. Maknanya sumber yang haram, walaupun sumber tadi tidak digunakan untuk makan. Dia dapat sumber yang haram, kemudian digunakan selain makan, beli kenderaan, contohnya begitulah, juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini, pengajian kita dalam kitab Faham Faraid ini, sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan, dapat memberi panduan kepada kita supaya terhindar kita daripada perkara memakan harta secara batil. Kita sudah maklum, yang jelas itu kita jelas tahu, seperti contoh merompak, mencuri, ya itu memakan harta secara batil, semua orang tahu. Ambil rasuah, salah guna kuasa, mencuri, menipu, skema, semua ini jelas dan kita sedia maklum. Tapi takut-takut ada yang tak tahu berkenaan dengan tidak menentukan ataupun mengambil hak
orang lain dalam urusan pusaka juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pada muka surat 67. Terakhir kita tarikh 9 hari bulan 12 bulan lepas. Muka surat 66, dan malam ini kita akan sambung pada muka surat 67 dalam bab sebab-sebab pusaka. Ashabul irthi. Sebab. Kenapa? Ada sebab, kerana dengan sebab inilah dapat menentukan siapa di kalangan ahli waris. Nak tentukan siapa yang berhak dapat. Simpulan A, B, C, D, E, kita kena tahu ada sebabnya kenapa dia boleh mewarisi harta. Ada 3 sebab. Terdapat 4 sebab yang membolehkan seseorang menerima harta pusaka. Ada 4 sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka orang lain. Yang pertama dengan sebab an-nikahu, yakni pernikahan. Pernikahan yang sah antara suami dan isteri berlandaskan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan yang telah disyariatkan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu, kum di sini adalah suami-suami. 1/2 nisfu ma taraka azwajukum, daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu, illam yakul lahunna, sekiranya jika mereka tidak mempunyai waladun, anak. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ayat ini menunjukkan bahawasanya suami mendapat harta 1/2 daripada harta isterinya sekiranya isterinya meninggal dunia, tidak mempunyai anak. Anak siapa? Anak isteri ni tadi. Anak kepada isteri, bukan anak kepada suami. Maksudnya apa? Kalau perempuan ini janda, anak seorang, berkahwin dengan lelaki yang baru, belum dapat anak, maka perempuan ini termasuk yang ada anak atau tidak? Ada anak. Bersama dengan suami yang sebelum lagi. Jadi waktu ini, ketika ini, adakah suami dapat 1/2? Tidak. Kerana apa? Tak cukup syarat. Dapat 1/2 jika mana illam yakul lahunna walad, sekiranya isteri kamu tadi tidak mempunyai anak, walaupun anak dengan suami yang sebelum. Ini bukti menunjukkan hubungan pernikahan, perkahwinan, maka seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Suami mewarisi harta isterinya, isteri mewarisi harta suaminya. Aku terima nikah. Kita flashback balik zaman kita nikah dulu. Aku terima nikah si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Saksi dengar, sah. Meninggal dunia lepas akad nikah, belum sempat bersama, belum sempat jima dengan isteri. Biasa nak bersama malam sekarang. Lepas nikah tu nanti itulah acara untuk batal sembahyang lah, naik pelamin lah, macam-macam lagi lah adat kita. Belum bersama lagi pun dah dikira nikah, dan isteri tadi berhak mendapat bahagian dia. Kalau misal kata yang mati suami tadi ada anak bersama isteri sebelumnya, maka isteri tadi akan mendapat 1/8 kerana suaminya ada anak, walaupun bukan dengan dia. Kalau misal kata suami tadi meninggal dunia, tidak ada anak, maka isteri akan dapat 1/4. Begitulah suami, jika isteri ada anak, maka suami dapat 1/4. Jika isteri tiada anak, maka suami akan dapat 1/2. Sekali ganda daripada bahagian isteri. Lizzakari mislu hazzil unsayan. Ini keadaan bagi lelaki dan juga perempuan, yang mana nisbah lelaki 2 bahagian daripada perempuan, termasuk dalam bahagian suami isteri. Bukan hanya kepada anak-anak,
Bukan hanya kepada adik-beradik. Anak-anak lelaki perempuan, bagi lelaki 2 bahagian. Lizakari, bagi lelaki mislu, seperti hazil unsayan, 2 bahagian daripada perempuan. Maknanya kalau misal kata ada 3,000 ringgit, ada seorang perempuan, ada seorang lelaki, yang lelaki dapat 2,000, yang perempuan dapat 1,000. Kalau ramai macam mana Ustaz nak kira? Contoh 3 lelaki, 4 perempuan. Mudah saja sifir saya. Yang lelaki kalikan dengan 2. Tambahkan berapa perempuan? Contoh lelaki tadi 3, perempuan 4. 3 kali 2, 6. Tambah 4, 10. Jadi lelaki 2/10, manakala perempuan 1/10. Sama tak nisbahnya? Ya. Walaupun banyak bilangan sekalipun, contoh 13 lelaki, 12 perempuan, contoh. Anaknya ramai, 25 orang. 13 lelaki, 12 perempuan. 13 kali dengan 2, 26. Tambah dengan 12, 28, 38. Bermakna lelaki 2/38, perempuan 1/38. Ini kaedah cara pengiraan bagaimana yang dikatakan lizakari mithlu hazil unsayan, bagi lelaki 2 bahagian dengan perempuan. Selagi ikatan pernikahan itu masih ada, selagi itulah suami dan isteri saling waris-mewarisi, walaupun apa yang berlaku di antara mereka seperti isteri dirhaka, suami curang dan sebagainya. Bab curang ni kena slow sikit dengan isu panas. Sekalipun dah diceraikan, tetapi cerai yang rajai juga masih lagi ada ikatan, maka ketika itu suami ataupun isteri meninggal dunia, pasangannya masih berhak mewarisi harta pusaka walaupun dah diceraikan. Tetapi cerai yang rajai. Cerai rajai ini maknanya apa? Cerai yang pertama atau yang kedua yang masih lagi ada tempoh iddahnya, belum lagi tamat iddahnya. Kalau misal kata dah tamat, itu bukan lagi talak rajai, talak bain. Cuma bain ni ada 2, bain sughra dan bain kubra. Nanti kita akan masuk. Pernikahan ini membolehkan mereka mempusakai antara satu sama lain walaupun tidak berlaku persetubuhan. Walaupun belum sempat malam pertama meninggal dunia, pasangan tadi berhak ataupun layak untuk mewarisi harta atas sebab apa? Pernikahan. Diriwayatkan oleh Alqamah bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberikan hak harta pusaka kepada seorang balu walaupun dia tidak pernah disetubuhi oleh suaminya selepas mereka berkahwin. Dan Ma'qal bin Sinan, muka surat 68. Dan Ma'qal bin Sinan Asyja'i telah bersaksi bahawa Nabi SAW telah memberikan hukum yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Buruk bin Washiq. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun pernikahan yang tidak sah, lelaki dan perempuan tidak dapat mempusakai antara satu sama lain kerana mereka bukan suami isteri yang sah. Kalau misal kata pernikahan tidak sah ataupun tak kahwin pun, tak nikah pun, duduk bersama, ada anak, na'udzubillah, maka bila berlaku kematian salah seorang yang lain tidak boleh mewarisi harta kerana tidak ada sebab, yakni pernikahan. Anak bagaimana pula? Anak yang luar nikah, anak yang tidak sah taraf. Bagi kes anak yang tidak sah taraf, dia tidak mewarisi harta bapa, tetapi dia mewarisi harta ibu. Begitu juga ibunya. Jika dia ada anak yang tidak sah taraf, anaknya meninggal dunia, ada harta, dia berhak atau layak mewarisi harta anaknya. Jadi bagi masalah anak yang tidak sah taraf atau di luar nikah, dia boleh mewarisi harta ibunya dan ibunya boleh mewarisi hartanya. Tak boleh mewarisi harta bapanya kerana itu bukan bapanya yang sah. Tak boleh mewarisi adik-beradiknya yang lain kerana adik-beradik yang lain itu bukan kerana seibu dan sebapa, tetapi seibu statusnya. Tapi kalau ada seibu sebapa, maka seibu akan mahjub, terhalang.
Jika anak dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak itu hanya mewarisi dan diwarisi sebelah ibunya sahaja. Bapa dan anak tidak saling mewarisi antara mereka. Ini bagi kes anak yang tidak sah taraf. Jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Bagaimana keadaan isteri atau suami yang boleh mewarisi? Jika isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak 1 atau 2 selepas berlaku persetubuhan. Syaratnya selepas berlaku persetubuhan. Apa kaitannya? Kerana kalaulah misal kata belum berlaku persetubuhan, suaminya menceraikan isterinya, maka pada ketika itu isterinya tidak ada iddah. Berlaku tak? Berlaku. Rasanya bulan lepas, dalam tempoh sebulan ni ada masuk dalam berita. Suaminya lepas sahaja akad nikah, ceraikan terus isterinya. Belum sempat bersama. Lepas nikah terus lafaz cerai, maka isteri ni tadi boleh terus nikah dengan juru nikahnya tadi. Maknanya tak perlu ada iddah. Kerana apa? Kerana tujuan, hikmah di sebalik adanya iddah. Iddah ni maknanya apa? Tempoh. Tempoh menunggu. Bagi perempuan untuk apa? Tujuannya untuk memastikan rahim dia dalam keadaan kosong. Rahimnya dalam keadaan tiada benih daripada air mani suaminya. Bila belum berlaku persetubuhan, maka tak sampai hadaf tujuan iddah tadi, maka tak ada iddah. Bila perkahwinan, pernikahan yang belum berlaku persetubuhan dan diceraikan, maka isteri ni tadi tidak ada iddah. Syarat untuk yang dikatakan talak raj'i tadi, talak 1, talak 2 yang boleh lagi dirujuk dan pernah disetubuh, baru adanya tempoh iddah. Maka ketika itu meninggal dunia pasangannya boleh mewarisi hartanya walaupun diceraikan dengan syarat talak raj'i 1, 2 sebelum habis iddah dan selepas berlaku persetubuhan. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling waris-mewarisi seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi lagi. Dalam tempoh iddah, tanggungjawab suami masih ada. Apa dia? Tanggungjawab memberi tempat tinggal kepada isteri. Sebab tu yang lepas muka surat 66. Muka surat 6. Saya sulai je belakang tu. Yang pertama, penempatan isteri beriddah. Juga termasuk dalam pengiraan yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian faraid. Dengan syarat perempuan tadi dalam keadaan iddah talak raj'i. B. Mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Talak bain terbahagi kepada dua. Yang pertama, talak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 1 atau 2 sebelum persetubuhan. Syarat kena bersetubuh barulah ada iddah. Walaupun talak 1, talak 2 tapi belum setubuh, maka ianya bukan talak raj'i, termasuk dalam talak bain, tapi bain yang sughra, bain kecil. Yang kedua, dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan dan telah tamat iddahnya. Kalau sebelum tamat iddah masih lagi talak raj'i. Kalau selepas tamat iddah dikatakan talak bain, tetapi bain sughra. Dan yang ketiga, secara tebus talak khuluk. Khuluk ni faham kan? Isteri pergi ke pejabat agama memohon khuluk. Sebab tu akad nikah sekarang ini ada lafaz apa yang terakhir tu? Lafaz isteri bila mana memberi RM10 kepada hakim ataupun pendaftar pernikahan di pejabat agama dan meminta cerai, maka gugur, maka terpisah antara isteri dan juga suami. Saya lupa apa nama istilahnya.
Ta'liq, kalau lepas nikah tu dia ada lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq satu lagi khuluk lah namanya. Tapi dalam bahasa kita tak ingat apa namanya. Isteri meminta cerai kerana sebab-sebab tertentu. Bukan semua perkara isteri boleh minta cerai. Lihat keadaan. Bukan semua dibenarkan. Ada keadaan-keadaan tertentu isteri ni tadi dibenarkan, diharuskan untuk meminta cerai. Yang kedua, talak bain bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum atau selepas persetubuhan, dan sama ada sebelum atau selepas iddah. Bila kata talak 3 saja, dah tak ada lagi dah. Tak ada hubungan lagi dah, tak ada peluang lagi dah nak bersama balik. Maka dalam keadaan itu sama ada dah bersetubuh ataupun tidak, ataupun dah habis iddah ataupun belum, tetap dia ini tak boleh dirujuk kembali. Bukan talak raj'i. Talak raj'i tadi hanya yang boleh dirujuk kembali 1, 2 dan belum habis iddah dan telah pernah disetubuhi. Yang kedua, sebab mewarisi yang kedua iaitu an-nasabu, iaitu keturunan. Hubungan keturunan ialah keturunan hakiki, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati seperti ayah, anak, saudara seibu sebapa dan lain-lain lagi. Nanti kita akan masuk ashabul furud, iaitu ahli keluarga yang dikatakan sebagai ahli waris. 15 lelaki, 10 perempuan. Yang lepas kita dah terangkan dekat whiteboard. Berapa di kalangan lelaki ada 15, perempuan ada 10. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah Taala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Bila Allah mewajibkan bagi kita untuk diberikan harta pusaka kepada siapa? Anak-anak. Bermakna anak-anak ini dapat harta ayahnya, ataupun bapanya dapat harta anaknya. Sebab apa? Sebab nasab, sebab keturunan. Ini sebab yang kedua. Pertama tadi sebab pernikahan, yang ini sebab keturunan ataupun nasab. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. 1/6 ini bukan tetap. Ada keadaan 1/6 bagi ibu, bagi bapa. Ada keadaan ibu bapa 1/3. Bapa ada keadaan asabah. Bapa ada keadaan 1/6 tambah asabah. Apa bezanya? Asabah itu baki selepas diberikan ashabul furud. Kalau orang kata sama je ustaz. Kalau misalnya dikatakan bapa dapat asabah, kemudian satu lagi keadaan bapa dapat 1/6 tambah asabah, tak sama. Kerana cara pembahagian pengiraan kena didahulukan yang ashabul furud terlebih dahulu. Ada baki baru diberikan kepada asabah. Berlaku diberikan kepada ashabul furud, asabah dah tak ada baki, anak-anak dah tak ada baki, tapi jarang berlaku. Ada keadaan itu dinamakan rad. Itu dinamakan rad. Nanti kita akan masuk dalam bab rad dan juga aul. Apa makna aul, apa makna rad, nanti kita akan bahaskan. Maknanya bila kita kira-kira balik, lebih, tak cukup harta, warisnya ramai, yang berhak dapat, maka berlakunya rad, berlakunya aul. Muka surat 70. Hubungan ini terbahagi kepada 4 golongan, iaitu yang pertama, golongan atas seperti bapa dan ibu. Kita, atas kita, bapa dan ibu dan seterusnya. Maknanya datuk, atas datuk, nenek, atas nenek, mak kita dengan maknya. Atuk sebelah mak bukan termasuk dalam ahli waris, tetapi atuk sebelah bapa termasuk. Abul ab, bapa kepada bapa, itu waris.
Bapa kepada bapa kepada bapa. Maknanya ayah kita, ayah kepada ayah, ayah kepada ayah juga termasuk. Dan ke atas. Syarat yang atas dapat, kena yang bawah tiada. Ada yang bawah, atas akan terhalang. Tetapi bagi ibu berbeza. Sebelah ibu hanya ummul sahaja yang dapat. Abul tak dapat. Bapa kepada ibu tak dapat. Kalau kita bahasa kita atuk lah. Sama je. Kita panggil atuk, belah mak pun atuk, belah ayah pun atuk. Tetapi dalam istilah bahasa Arab berbeza. Abul ab dengan abul Bapa kepada ibu tidak termasuk dalam ahli waris. Tetapi ibu kepada ibu termasuk. Bermakna boleh jadi keadaan nenek ada dua orang yang dapat. Ibu kepada ayah dan ibu kepada ibu. Nenek juga kita panggil. Tetapi ummul dan ummul ab. Ibu kepada ayah dan ibu kepada nenek. Kalau ada dua-dua dan yang di bawahnya tiada, makna tiada yang menghalangnya untuk mendapat, mereka akan dapat kongsi berdua. Ini special bagi nenek. Tetapi atuk tidak, hanya sebelah bapa sahaja yang akan dapat. B, golongan bawah seperti anak dan cucu dan ke bawah. Anak dapat, cucu tak dapat. Cucu jadi mahjub, terhalang. Anak tiada, cucu ada, baru cucu dapat. Lihat keadaan. Kalau misal kata Abu meninggal dunia, ada anak Ali dengan Hasan. Kemudian Hasan ini ada anak lagi. Bila Abu meninggal dunia, anak kepada Hasan tak dapat. Kerana apa? Yang dapat adalah Hasan. Hasan adalah anak daripada Abu. Anak kepada Hasan tak dapat mahjub kerana ada bapanya. Cuculah tak dapat sebab ada anak lelaki. Kalau misal kata anak lelaki tak ada, yang ada cuma anak daripada Hasan tadi, maka barulah dapat dengan sebab Hasan tadi tiada. Dan anak yang kedua tadi siapa? Ali ya. Saya pun tak ingat nama dah. Kalau misal kata Ali ada, tetapi anak si mati ada, cucu si mati pun ada, tapi cucu daripada anak yang lain yang lebih dahulu mati. Faham tak setakat ni? Dia ada dua orang anak, dan anak yang seorang itu ada anak. Jadi si orang ini dia ada dua orang anak dan seorang cucu lah contoh. Cucu daripada anak pertama. Dia ada anak dua orang, anak pertama, anak kedua, kemudian dia ada cucu daripada anak yang pertama. Bila anak yang pertama tadi meninggal dunia, bermakna warisnya siapa? Anak yang kedua dan cucu daripada anak pertama. Betul? Betul ya? Okey. Hukum faraid, bila cucu ada, dengan sebab adanya anak, maka cucu akan mahjub, terhalang. Walaupun bukan bapa dia. Ini secara umum. Tetapi dalam majlis fatwa kebangsaan, saya tak ingat kali ke berapa, ada diputuskan bagi keadaan demikian, cucu tadi berhak ataupun boleh menuntut haknya di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibat. Bukan nama faraid, kerana faraid dia terhalang disebabkan adanya anak daripada si mati yang lain, walaupun bukan bapanya, pakcik dia lah. Jadi dia ni cucu, ayah dah tak ada, atuk meninggal dunia, dia tak dapat sebab ada pakcik, anak si mati, tetapi bukan ayahnya. Dia boleh menuntut di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibat. Itu pun tertakluk kepada syarat-syarat seperti mana syarat-syarat wasiat, iaitu tidak lebih daripada 1/3 bahagian dia daripada harta si mati setelah ditolak pengurusan jenazah, hutang si mati, wasiat yang asal kalau ada, kalau tiada, okey, berapa jumlah? Tak lebih daripada 1/3. Misal kata 1/3 tadi melebihi daripada baki yang tinggal selepas diberikan kepada ashabul furud, yang lain-lain yang berhak mendapat, maka yang sedikit itu yang diambil, bukan 1/3. Maksimumnya 1/3. Ini pun hanya tertakluk kepada 4 buah negeri. Seingat saya, negeri Selangor, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan satu lagi saya dah ingat negeri mana. Hanya 4 buah negeri ni sahaja yang bersetuju, bermuafakat dalam fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, bersetuju membolehkan cucu ni tadi memohon
di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibat. Negeri-negeri lain tak bagi, maknanya tak bersetuju. Bermakna kalau berlaku di negeri selain 4 ini, cucu mohon takkan dapat, kerana ianya mahjub, terhalang disebabkan adanya anak si mati yang lain. Cucu memang terhalang. Tetapi kalau misalnya kata dia ini cucu tetapi ayahnya dah meninggal dunia terlebih dahulu, baru atuknya meninggal, di negeri Selangor dia boleh memohon di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibat. Yang ketiga, C, golongan tengah seperti saudara dan anak saudara. Saudara maknanya saudara seibu sebapa. Kita ada 3 jenis saudara. Yang pertama, saudara seibu sebapa, sama ayah, sama mak. Yang kedua, saudara sebapa, maknanya bapa sama, lain mak. Yang ketiga, saudara seibu, ibu sama, lain ayah. 3 ini termasuk dalam ahli waris. Cuma ada yang mahjub, ada yang hajib. Siapa yang menghalang, siapa yang menjadi penghalang ataupun siapa yang kena halang, itu tertakluk lihat pada keadaan. Kalau misal kata adanya saudara seibu sebapa, ada juga saudara seibu, ada juga saudara sebapa, maka saudara seibu lebih layak mendapat, yang lain jadi mahjub, terhalang. Saudara susuan tak termasuk dalam senarai ahli waris. Walaupun dia saudara, walaupun dia di antara mahram kita, saudara susuan, tetapi tak termasuk dalam ahli waris. Kalau misal kata nak diberikan juga bukan nama faraid, tetapi nama hibah atau wasiat. Kita ada anak susuan, kita tahu bila kita mati nanti dia tak dapat harta menurut faraid, kita nak bagi masa hidup siap-siap boleh. Kita nak bagi wasiat, kalau misal kata ayah dah tak ada nanti, rumah ini nanti diberikan kepada adik susuan kamu yang bongsu. Contoh, sah wasiat kerana bukan kepada ahli waris. Itu antara syarat-syarat wasiat, bukan kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat kepada waris, kata Nabi SAW. Banyak berlaku wasiat beri juga kepada waris. Contoh rumah pusaka, nanti kalau mak ayah dah tak ada, rumah ni bagi dekat adik kamu yang paling bongsu, sedangkan adik itu adalah anak kepada pemilik harta. Anak kepada pemilik harta merupakan ahli waris, tapi kita tak tahu atau buat tak tahu, teruskan juga, hukumnya haram. Boleh nak dilaksanakan wasiat dengan syarat taharruj. Taharruj apa dia? Kena tahu dahulu berapa bahagian masing-masing mengikut faraid di kalangan ahli waris. Ada 6 yang layak, yang berhak mendapat harta warisan. Setiap seorang ini tahu berapa bahagian mengikut faraid. Kemudian ke-6 ini mesti orang yang sudah berakal dan baligh. Dan kalau misal kata dia bersetuju untuk melaksanakan wasiat ibunya tadi kepada adiknya yang bongsu, ahli waris, kalau misal kata semua redha, maka boleh untuk ditunaikan wasiat tadi. Kalau misal kata ada yang tidak redha, anak yang kedua contoh, saya tak setuju wasiat ini, tak ikut syarat, maka wasiat tadi tak boleh dilaksanakan. Atau nak laksanakan juga hanya kepada yang setuju, dan yang tidak setuju diberikan haknya melalui tebus hak. Makna tebus hak ni apa dia? Nilaikan berapa harganya, kemudian berikan berapa bahagian dia. Itu makna tebus hak. Itu syarat untuk taharruj. Contoh, ada jam tangan. Dalam jam tangan ini, seorang lelaki meninggal dunia, ada jam tangan. Jam tangan ni kalau bagi kita rasa bukan harta warisan lagi dah. Sebab bagi kita harta warisan yang besar-besar, tanah, rumah, kereta, motor. Yang kecil-kecil kita anggap benda ni bukan harta warisan. Tidak. Semua harta milik si mati adalah harta warisan, harta pusaka yang wajib difaraidkan. Jadi kalau keadaan kecil macam ni, contoh macam ni, jam tangan. Dekat sini ada bahagian isteri saya, 1/8. Ada bahagian untuk anak lelaki saya, ada bahagian untuk anak perempuan saya, ada bahagian untuk ayah saya, ada bahagian untuk ibu saya. Macam mana nak dikirakan taharruj tadi?
ambil bagi tahu dengan waris-waris yang lain. Mak, ini jam arwah, boleh tak saya ambil, nak simpan buat kenangan? Kalau mak kata, tak apa, ambil je. Lepas dah. Tebus hak daripada seorang. Kemudian ada waris lain lagi. Bapa pula, tanya pula bapa. Ayah, ini jam arwah, boleh tak saya nak? Sebab kenangan, nak buat kenangan. Tak apalah, ambillah. Kemudian ada lagi waris, anak pula. Kena tanya anak pula. Anak lelaki. Long, ini jam arwah ayah kamu. Mak nak simpan buat kenangan. Boleh tak? Boleh. Tak apa mak, ambillah mak. Lepas hak anak tadi diberikan kepada isteri si mati, isteri saya. Kemudian anak perempuan ada lagi. Last kali tanya, Angah, ini jam tangan arwah ayah. Boleh tak mak ambil? Mak nak simpan buat kenangan. Tiba-tiba anak yang perempuan ni kata, tak boleh. Ada hak saya dekat situ. Mak kena bayar dekat saya. Kalau anak ni tadi minta, wajib ibu bayar kepada anak. Berapa bahagian anak? Kira-kira bahagian ibu, bapa 1/6, 1/6. Ada baki 4/6. 4/6 tadi, contoh anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. 2, 3. 1/3 daripada 6. Kalau contoh harganya 800. Bermakna dah tolak bahagian ibu, dah tolak bahagian bapa, 600. 600, 100 bahagian bapa. 1/6. Ibu 1/6, 100. Ada baki 400. Anak ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Bermakna lelaki 2/3 daripada 400. Dia dah bagi, tak apa mak ambil lah. Ada baki lagi 1/3 daripada 400. Berapa? RM133 lebih kurang. Bagi dekat anak perempuan tadi, baru selesai pemilikan kita secara sah, secara halal. Nampak macam rumit kan? Tapi inilah yang dikatakan menebus hak. Selagi mana kita anggap benda ni ringan dan kita tak ambil penting, takut-takut kita termasuk dalam orang yang memakan harta secara batil. Bukan hanya masuk mulut, yang kita pakai juga, yang kita guna juga daripada sumber yang haram, kata ulama, termasuk dalam golongan kullu lahmin nabatat. Walaupun bukan masuk mulut, walaupun bukan jadi darah daging, tetapi digunakan daripada sumber yang haram juga, termasuk juga dalam kategori yang dimasukkan ke dalam neraka. Fannaru aula bih, na'udzubillah min zalik. Azan isyak ke nak teruskan? Terusnya 8.34 dah azan. Di golongan sisi seperti bapa, saudara dan sepupu. Bila kata bapa saudara, bermakna adik-beradik lelaki daripada bapa kita. Adik-beradik perempuan daripada bapa kita tak termasuk. Ammu syaqiq, pakcik daripada ayah kita. Pakcik daripada ibu tak termasuk dalam ahli waris. Tetapi pakcik daripada bapa, makcik daripada bapa tak termasuk, hanya pakcik. Maknanya apa? Adik-beradik daripada ayah kita yang layak. Dan juga saudara dan sepupu, maknanya anak daripada pakcik ni tadi. Anak daripada pakcik, iaitu adik-beradik lelaki dengan ayah kita. Yang ni jauh, biasa jarang dapat. Bila ada yang 5, ibu, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan, yang golongan atas atau nenek, yang golongan bawah sekali, cucu dan ke bawah, kemudian bahagian adik-beradik, bahagian sisi pakcik, sepupu, akan terhalang. Hanya 5 orang ini sahaja yang berhak. Sekiranya terkumpul 15 lelaki, 10 perempuan, kesemuanya 25 waris. Hanya 5 orang ini sahaja yang layak dapat faraid, dapat bahagian dia. Yang lain akan jadi mahjub, terhalang. Hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku, seperti anak derhaka, bapa mengharamkan hartanya kepada anak. Walaupun masa hidup bapa ni benci sangat dengan anaknya. Aku haramkan harta aku untuk engkau. Contoh dia cakap macam tu, sebab terlalu benci. Meninggal dunia ayah ni tadi, anak tadi tetap mendapat harta pusaka. Kerana ianya adalah milik siapa? Allah. Yang lepas selalu saya sebut, harta kita ini milik kita masa kita hidup.
tapi milik yang dipinjamkan, bukan milik sempurna. Bila kita meninggal dunia, harta ni kembali kepada siapa? Kepada Allah, dan Allah yang menentukan kepada siapa-siapa melalui faraid. Selagi mana anak ni tadi tidak termasuk dalam 3 golongan yang terhalang daripada mewarisi harta pusaka, maka dia layak dapat. Walaupun dia anak yang derhaka, walaupun masa hidup ayahnya benci sangat dengan dia, tak suka dengan dia, sampai mengatakan aku haramkan harta aku untuk engkau. Hanya masa hidup, bila dia meninggal dunia, harta pusaka dia boleh diwarisi kepada anaknya tadi. Walaupun masa hidup dia tak suka, dia benci. Adik-beradik tidak mengaku abang contoh dan sebagainya. Golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk ahli waris yang berhak. Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan hakiki, seumpama ayah angkat, anak tiri, anak susuan, menantu dan mertua sebagainya, tidak boleh mewarisi harta si mati. Hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada berikut. Yang pertama, penyaksian. Penyaksian oleh 2 orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat penyaksian nikah. Ini siapa yang biasa jadi saksi nikah? Dia kena tahu syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah. Ada 6 syarat. 6 syarat yang melayakkan seseorang itu menjadi saksi nikah ataupun saksi untuk menentukan seseorang ini ada hubungan nasab dengan si mati. Tak boleh nak buktikan. Contoh, tak ada surat beranak, tak ada kad pengenalan, dia pula terpisah jauh, tiba-tiba datang mengaku saya waris, saya anak kepada si mati, maka kena ada saksi. Saksi ini siapa dia? Dia kena ada syarat-syarat menjadi saksi. Sama juga saksi bagi pernikahan. Rukun nikah 2 orang saksi kan. Saksi ini bukan boleh pilih suka-suka, dia ada syarat-syarat menjadikan dia sah menjadi seorang saksi. Ada 6. Yang pertama, dia kena Islam, of course lah, sudah tentu dia kena orang yang Islam. Yang kedua, dia kena baligh. Yang ketiga, dia kena merdeka, bukan hamba. Kemudian dia kena berakal yang sihat, bukan orang yang tidak siuman ataupun orang yang OKU dari sudut akal. Kemudian dia kena lelaki. Dan yang keenam, dia kena seorang yang adil. Adil ini fleksibel, tetapi menurut uruf setempat yang mana dikatakan adil. Ini bagi saksi. Bagi wali lagi ketat. Bagi wali nikah syaratnya lebih ketat. Tidak boleh di kalangan wali yang fasik. Fasik ni maknanya apa? Antara orang yang fasik termasuk yang sering melakukan perkara dosa. Saya tak nak sebut. Maknanya sering melakukan perkara dosa, tak boleh menjadi wali. Ini menurut pendapat yang kuat. Cuma kita bila berlaku pernikahan, maka juru nikah akan panggil wali ayah dengan tujuan, okey ayah, ini anak perempuannya nak nikah ni, nak saya nikahkan ke tuan yang nikahkan? Saya nikahkan. Boleh jadi wali dengan syarat tidak fasik. Kalau misal kata dia seorang yang fasik, menurut pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh dengan syarat dia kena istighfar dahulu. Sebab tu wali-wali nak menikahkan anak, biasa juru nikah akan cakap istighfar dulu ji, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, mengucap asyhadu alla ilaha illallah, supaya apa? Mudah-mudahan dengan istighfar tadi dia menjadi bersih balik dosa-dosa dia, barulah sah dia sebagai wali. Ketat nak jadi wali ni sebenarnya. Hatta dalam keadaan melazimi perkara dosa. Contoh tadilah yang tu, ataupun yang minum ke dan sebagainya, tak boleh jadi wali. Tetapi bila dalam keadaan yang kita ambil pandangan yang ringan, dengan istighfar sebelum menjadi wali, sebelum menikahkan anak tadi, maka mudah-mudahan dengan istighfar tadi dapat membersihkan diri dia daripada dosa-dosa dia. Yang kedua, al-istifadah, menerima penerimaan orang ramai dalam bilangan yang ramai. Yang ketiga, dakwaan seseorang bahawa dia atau seseorang yang lain adalah waris si mati. Dakwaan ini tidak diterima melainkan wujud bukti kukuh yang menyokong. Kalau sekarang ini ada surat beranak, sekarang ini ada kad pengenalan, mudahlah. Kalau tak ada, kena datangkan saksi. Kalau ada bukti itu, maka dikira sebagai dakwaan yang sah menurut hukum syarak, boleh diguna pakai, boleh terima sebagai
waris daripada si mati tadi. Yang ketiga walak, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Kita buka soalan lebih kurang dalam 5 ke 10 minit insya-Allah kalau ada soalan. Tak ada soalan. Tempat lain banyak soalan. Saya di Sungai Lang Tengah, Allah. Kadang-kadang soalan, jawab soalan tu lagi banyak, lagi lama daripada kuliah. Lepas satu-satu. Di Tanjung Sepat pun begitu juga. Di Kundang alhamdulillah semua faham-faham. Syukur, mudah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kalau tak ada saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Mungkin cara penyampaian saya tak mengikut cita rasa tuan-tuan dan juga puan-puan. Mungkin terlalu tegas, terlalu garang, tak senyum, tak ada lawak-lawak, saya minta maaf ya. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.